Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid darain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid darain amin. Sehinggalah perkataan beliau pengumpat sudah yang ke-11 daripada 18 jenis dosa yang tidak diampunkan pada malam nisfu Sya'ban. Apa kaitan, apakah khususiat disebut secara khas malam nisfu Sya'ban? Kerana malam nisfu Sya'ban ini malam Tuhan nak ampunkan segala dosa. Tiba-tiba ada jenis-jenis dosa Tuhan tak ampunkan. Kalau dia tak berhenti, kalau dia bertobat, Tuhan kata nak ampun semuanya. Ada dosa semata-mata bulan Sya'ban saja, tak perlu tobat, lalu saja nisfu Sya'ban, maka Tuhan ampunkan dosa. Gapo dianya yang ke-11 mengumpat, iaitu orang yang mengumpat terhadap manusia. Apa maksud mengumpat? Zikru akhaka bima yakrah. Menyebut mengenai saudara kamu benda-benda yang ia tak suka. Biasanya keaiban, biasanya kelemahan, keburukan. Kalau kebaikan, saya tak suka awak sebut mengenai kebaikan saya, hak tu tak dipanggil mengumpat. Sekalipun dia tak suka orang sebut kebaikan dia, setengah manusia lagu tu. Tetapi kalau kita sebut kebaikan dia, maka itu tidak dipanggil mengumpat. Maka zikru sini menyebut sini menyebut keburukan. Kerana apa? Kerana menyebut keburukan manusia itu tabiat manusia. Tabiat manusia, dia akan suka menyebut keburukan orang. Keburukan dia, kalau boleh jangan sesiapa yang tahu mengenai keburukan dia. Kerana apa? Kerana supaya di mata masyarakat dia nampak baik, dia hero, dia gapo. Manakala orang jadi jahat belaka, orang lain jadi penjahat belaka, joker belaka, dialah jadi Batman-nya, jadi hero-nya. Manusia suka lagu tu. Tetapi apabila kita buat lagu tu menyembunyikan keburukan kita, tak sebi orang tahu, tapi kalau keburukan orang suka sangat kita beritahu, bererti kehidupan kita di sisi Tuhan tak bertambah. Kerana duk kekallah keburukan lagu tu dengan sembunyi, dengan kita duk selesa dengan keburukan diri kita. Kejahatan orang tak menyebabkan kita jauh dengan Allah Ta'ala. Maka perbuatan menyembunyikan, menunjukkan kebaikan dan dan mencari keburukan orang ni tak menambahkan kedudukan kita di sisi Tuhan. Hak moleknya kita cari keburukan diri kita. Gapo dia aku lagi ni?
Perangai aku betul kodok Nabi Muhammad suka. Aku duk buat lah ni Nabi Muhammad suka, Allah Ta'ala suka ke nafsu aku suka. Kecek boleh berlaku, alasan boleh sebut berlaku, tetapi Nabi Muhammad suka ke Nabi Muhammad tak suka. Allah Ta'ala kata molek ke tak molek. Ha, duk fikir mengenai keburukan kita. Manakala manusia duk tengok kebaikan dia lah. Tak dosa pun kalau kita duk tengok kebaikan manusia. Bahkan menyebabkan kita tidak jadi suuzon seko jahat kepada orang. Maka melihat keburukan diri dan melihat kebaikan manusia lain ada manfaat untuk diri kita. Manakala mengumpat ni sebaliknya, menyembunyikan kejahatan, mencari aib keburukan orang. Sebab tu mengumpat ini dosa dia masalah. Mengumpat ada martabat, banyak martabat. Pertama mengumpat dengan mulut. Kedua, mengumpat dengan perbuatan. Ketiga, mengumpat dengan hati. Dari hati. Sekalipun dari hati, setengah ulama kata, kalau semata-mata telitah lagu tak dikira lagi. Kadang-kadang kita duk layan lagu tu. Dari hati kita duk suka jahat ke orang. Tanpa sebab. Tanpa alasan yang munasabah. Hak tu ni. Jadi mengumpat, jadi duk kata ke orang. Ni tengok orang, kita pun komen pula. Dari hati tak komen mulut lagi. Komen dengan perbuatan, tunjuk isyarat-isyarat mulut ko, isyarat tangan ko, isyarat gapo yang menunjuk ke orang tu tak isyarat tak comel. Terutamanya mengumpat terhadap orang yang alim dan orang yang mengamalkan Al-Quran, yakni orang alim lah. Siapa dia yang mengumpat kepada orang biasa, dosa dah. Ngumpat kepada orang alim, ngumpat kepada tok guru, ngumpat kepada ulama, ngumpat kepada orang-orang alim, wali-wali Allah Ta'ala, pahala dosa dia lebih besar daripada mengumpat kepada orang biasa. Kerana apa? Kerana kedudukan dia di sisi Tuhan. Kedudukan dia di sisi Tuhan lebih besar, lebih mulia, lebih bersih. Tiba-tiba kita kata juga, kita mengumpat juga kepada orang lagu ni. Kalau orang yang tak bersih supaya kita, tak ikhlas lah mana, buat ibadat pun ada lagi nak menunjuk ke orang. Kalau orang mengumpat, I boleh kira lagi. Ni orang yang rapat dengan Tuhan. Orang ulama, orang alim, orang gapo, kita mengumpat juga ke dia. Hak ni berat sikit lah. Ada ulama kata mengumpat kepada orang alim, dosa besar. Mengumpat kepada orang biasa, dosa kecil. Lagu tu. Maka sekalian ulama bersepakat mengatakan berdosa lagi jadi fasik. Apabila berdosa, maka orang yang melakukan dosa dapat satu title, satu gelaran, iaitu orang fasik. Dan tertolak segala kesaksian atas orang yang mengumpati orang. Maka orang yang mengumpat ini automatik dia tak boleh jadi saksi orang. Kerana dia telah mengamalkan dosa mengumpat dosa, maka jadi fasik dia. Kerana kita nak buat orang jadi saksi ni, orang tu kena jujur. Kalau orang tu ada jenis niat tak comel, rasa dia baik nak tuduh orang, jangan buat jadi saksi, kena hak dia nak marah dah gak. Orang lain dia dok kecek nyo komen hak ni nyo komen. Ulama pun dia nampak biasa. Wali Tuhan pun dia nampak biasa. Maka nak buat orang ni jadi saksi, tertolak. Apabila sabit laki dia ni, masyhurlah cerita dia ni seorang yang suka mengumpat, seorang yang suka memfitnah, seorang yang suka kecek benda buruk orang, maka automatiklah tak boleh jadi saksi. Allah ni kan, tak tahulah, sebahagianlah kita nampak YouTuber kan, tak ada apa, tak boleh jadi saksi kakak tu. Tak boleh jadi saksi lah kakak tu. Nak dah lebat ke apa-apa, tak suruh panggil, tak suruh curik dia lah. Tak suruh tentu dah. Tak tolak saksi dia. Dan mengumpati orang yang mengamalkan Al-Quran, orang alim kau apa dia, semua tu jadi fasik. Mengekalkan dosa. 12, mengambil cukai. Pengambil cukai, orang yang mengenakan cukai. Cukai ni bahasa Melayu. Bahasa standard KL dipanggil tax. TAX, tax. Bukan Texas tu. Di Amerika Syarikat tu. Apa dah? Rupuk motor si Texas Cowboy tu deh. Bukan Texas Cowboy tu. Ni tax ni cukai. Apa saja bunyi tax, ia dekat-dekat dengan ketek. Orang Kelantan panggil kuat teng ngetek.
Nah, ngetek piti orang aku je demo. Berketek. Ketek tu asal daripada teks. Maknanya aku buat demo ambil piti orang. Rok tek. Tek semua income tek ni sudah bukan tek komputer tu bukan tek nama kena tukar. Yang bunyi tek tak boleh lalu. Dosa lah tek sudah. Mengambil cukai ikutlah guna bahasa gapo-gapo pun zaman sekarang hak penting ambil cukai. Ambil duit cukai, kerajaan ambil daripada rakyat cukai. Orang Islam sudah bayar zakat dah. Zakat badan, zakat harta, bayar goni, tiba-tiba kena cukai lagi. Orang kafir tak ada bayar gapo-gapo pun, kena cukai saja. Orang Islam tak boleh kena cukai dah sebab harta dia semua dia kena bayar zakat. Wajib berdosa kalau tak bayar. Tapi kadang-kadang orang Islam tak bayar cukai. Padahal kena hambak di income tax sebab tak bayar cukai. Tuhan balas. Sebab apa? Sebab manusia tu sendiri tak menunaikan kewajipan, maka Tuhan lantik orang yang memaksa manusia untuk memberi juga harta dia sekalipun dia tidak reda. Mungkinlah kalau pok kita bayar cukai belaka, bayar cukai, bayar rotek dah pula. Bayar zakat belaka, insya-Allah kehidupan negara kita senil-senil belaka. Tu cukai. Dalam mazhab kita hukum dia haram mengambil cukai jika tidak ada sebab. Dalam mazhab Hambali kata tak silap hamba kata boleh ambil cukai jika kerajaan mengalami kesusahan dalam nak mentadbir negara. Tak boleh bayar api, elektrik tak boleh nak buat tubik, jalan raya gelak gelemak, accident paciroh. Lepas tu nak pasal lampu jalan siapa dia nak bayar dengan TMB. Lepas tu goni jalan kena baiki ke apa dia, maka perlu kepada duit. Maka boleh mengambil duit daripada rakyat atas nama cukai jika perlu. Jika nak perlu kepada pengurusan lah. Pengurusan macam-macam benda lah kerajaan ni nak guna macam-macam. Maka boleh diambil cukai atas dasar keperluan. Kalau tak ada keperluan tak boleh. Haram hukum dia cukai ini. Iaitu orang yang mengambil cukai daripada harta manusia. Yang demikian adalah haram dan dosa yang amat besar dan amat susah baginya menghadapi ketakutan dan huru-hara pada hari diberi pembalasan terhadap mereka. Iaitu hari yang dibangkitkan segala makhluk daripada kubur mereka. Orang yang mengenakan cukai, Nabi sebut gini-gini balasan di akhir akhirat. Lepas tu, hamba duk kerja bahagian cukai. Cukai ni, kalau manusia dipanggil emigrasi. Cukai orang. Kalau cukai barang, kastel dipanggil. Cukai kenderaan dipanggil JPJ, orang panggil. Nama standard. Nama standard panggil. Nama tu semua tu kait dengan cukai berlaku. Benda kemasukan kepada kerajaan. Pihak polis, sama-sama, MPKB, semua tu badai-badai untuk masuk ke hasil kepada kerajaan. Parking, cukai goni, macam-macam. Cukai beruk dulu, cukai lembu, cukai pitu, cukai nyelo, cukai tiye. Macam-macam lah cukai macam sikit. Mujur tu cukai hidup je. Demo hidup lah ni. Hidup kena bayar juga cukai lah ni. Bak demo napah, berat mampu selok ijal. Jadi cukai ni macam-macam lah ni. Itulah cara orangnya. Kalau miskin negara baru boleh. Tu kaedah dia sebenarnya. Kalau tidak hukum dia haram. Orang ke-13, orang yang berurusan pada mata benda dengan bersumpah secara dusta, mudrik. Jual barang sumpah. Wallahi barang hamba ni tak ada lagi atas muka dunia. Hamba ambil daripada negara akhirat ni barang ni. Barang kualiti tak boleh nak kecek. Kenaikkan harga sama. Kecek ya Rabbi, sumpah dengan nama Tuhan lah berapa dia. Siapa orang dengar gerung, meling kata. Barang ni dia mau cari ya. Seluruh Malaysia tak ada Sony yang barang ni. Mujuk hamba jumpa berebut dengan bunyi hari tu. Barang ni barang ganah berok. Nyop sopah dengan nama Tuhan untuk melakukan jualan dia. Kalau sungguh tak apa nah. Ni tipu. Menipu tu masalahnya.
Kalau sebut nama Tuhan dengan kebenaran, hak tu pun makruh lagi ulama kata, kerana menggunakan nama Tuhan. Sekalipun benda tu benar, tapi kita guna juga nama Tuhan. Nah, ialah kalau terdesak. Maka kalau menipu guna nama Tuhan, dosa haram. Kalau orang beli tertipu dengan kita, dosa. Jual beli itu berdosa. Atau mereka yang mengerjakan yang haram seperti menipu pada sukatan dan timbangan. Jual, tanya beli ala ke dia. Jangan lah. Minta murah kakak nak. Tanya jual. Tak apa lagu tu. Tak ada masalah. Tapi dia tipu. Dia kata sekilo harga 50 riyal. Tak apa sekilo 50 riyal. Tak apa, hamba bayar. Haruslah dia nak uji harga berapa. Dah lah dia kata sekilo 50 riyal. Tanya suka tu dia tipu pula. Tu kata tak siapa sekilo. Menipu ni. Wi makan pasir. Kok ayah. Nyawi buat ayah. Makan pasir. Berat tu ga ayah. Orang zaman dulu kalau kambingnya tak perah susu. Orang ibu tak perah susu. Jalan begini. Lah ni nyawi air kok lembu. Nak jual lembu ni nyawi minum air. Air bergemuk gitu lembu. Ambil pisau pah sikit bocor sini. Tubik air saja kuh kekek. Toleh kita tubik. Gereng bunyi. Berat lagu tu. Menipu. Maka macam-macam burung puyuh nyawi makan padi. Bukan we makan padi, nya sumbak gitu padi. Gemuk letong burung pati, burung gapo. Maka perbuatan lagu ni menipu. Maka hukum dia berdosa, Pada malam nisfu Syakban tu saya tak maaf orang lagu ni. Kecuali kalau dia bertobat malam tu, maka dimaafkan. Kalau dosa lain, lalu saja malam nisfu Syakban, insya-Allah diampun dosa. Sehubungnya dengan itu orang yang memakai riba, orang makan riba, bukan makan roba baca roba kak. Waktu tak apalah kerja dia makan roba masa mengaji ni. Yo konsentrate lah jok roba yang makan cak puak. Nulis dok makan roba. Orang lagu ni habis ngaji pondok pun tak faham apa dok makan roba. Maka orang yang makan riba ini Nabi kata dia akan bangun pada hari kiamat kama yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang bang riba ini akan berjalan pada hari kiamat rupa dia serupa orang masuk setan. Masuk iblis. Orang kesurupan. Orang kena histeria. Tengok histeria. Apa gila mengamuk kau ni. Tarik kain mau. Orang makan riba. Hari kiamat rupa dia lagu tu lah. Ada riwayat kata macam-macam lah. Mengenai azab orang makan riba. Makan riba ni macam-macam jenis nama ada. Riba ni nama-nama istilah orang panggil bunga pun ada. Pokok pun orang panggil. Daun pun ada. Orang zaman dulu kalau butang dengan ceti, dua istilah. Bayar pokok ataupun bayar bunga. Dah pokok tak boleh bayar lagi, bayar ranting dululah. Bayar bunga dia dulu. Tak apalah hak tu slow-slow lah. Butang 10,000 bayar 15,000. 5,000 tu bunga dia. Lepas tu 10,000 tu batal dia. Bayar ibu, tak apalah. Dulu istilah bayar anak. Istilah orang tua panggil bayar anak dululah. Tak boleh bayar ibu. Bayar ibu, bayar habislah semua. Bayar anak tu bayar hak riba dia dulu. Tu jangan duk ajar makan lagu tu. Lainlah kalau kita terdesak sangat nak kata lagu mana. Macam lo ni pengajian ko, gapo dia ko terdesak. Maka katanya ulama kita sebut dah. Pada akhir zaman orang tak si makan riba pun dia terpaksa makan riba. Dia akan terkena juga debu-debu riba. Gapo masuk debu riba? Buat makan riba bukan dalam keadaan kita reda. Tak sih pun, saya tak sih cara lagu ni, saya tak pernah reda cara lagu ni, bukan cara Islam ni, cara zalim buat kerja lagu ni. Orang susah semakin susah. Dah lah susah. Ekonomi lagu ni diasahkan dengan riba, tak ada keberkatan daripada Tuhan. Tuhan tak wi kemenangan, kejayaan, kesenangan di dalam ekonomi. Antara benda yang menjahanamkan sistem ekonomi dunia adalah mengamalkan riba. Kalau tak amalkan riba, sudah sangat berjaya. Dan sistem riba ini menekan manusia. Sistem yang zalim menekan orang susah, orang kaya semakin kaya. Islam tidak mengajar lagu tu, Islam mengajar tolong menolong. Sistem yang sangat adil, sangat suka dan diberkati oleh Tuhan. Maka yang demikian itu haram lagi dosa besar. Orang yang benci, yang ke-14 orang benci sahabat Nabi. Orang benci sahabat Nabi.
benci Sayyidina Abu Bakar, benci Sayyidina Umar, benci Sayyidina Osman, benci Sayyidina Ali. Ali, Allah, Syiah. Allah Rabbi Syiah. Sahabat Nabi kata Syiah. Pasal apa dia tak bukan Syiah kalau sahabat Nabi pun Syiah juga ke? Hasan Syiah. Pula dia sahabat Nabi. Omar benci. Sayyidina Abu Bakar benci. Oh, jadi pula benci. Jadi Syiah dah pula. Wahabi dia benci Sayyidina Ali. Tak suka Ahlul Bait keluarga Nabi. Sebut Ahlul Bait tak suka, supaya tak ada kelebihan langsung mengenai Ahlul Bait ni. Manusia sama belaka ke baca kat hadis. Nabi Muhammad sebut kelebihan Ahlul Bait dia. Maka kita kena sayang, kena letak Ahlul Bait serupa dengan hak Nabi suruh. Sahabat juga kena hormat, kena letak sebagaimana Rasulullah suruh. Maka ada orang benci sahabat, Syiah benci pula sahabat, salah belaka. Dua kumpulan ni karut belaka. Hak ni benci hak ni benci sahabat Nabi, hak ni benci ahli keluarga Nabi. Kita ahli sunnah wal jamaah sayang kedua-duanya. Sayang kepada sahabat Nabi, sayang kepada ahli keluarga Nabi. Dan setiap orang yang bid'ah, orang bid'ah juga pada malam ni 10 Syakban tu atau apun dosa. Siapa dia kau bid'ah ni? Bid'ah ini adalah kumpulan yang tidak wujud pegangan akidah i'tiqad yang tidak wujud pada zaman Nabi. Antaranya orang yang berpegang kepada akidah 3. Ni bid'ah ni muncul pada waktu kurun ke-6. Yang direka oleh Ibnu Taimiyah. Rasulullah tak pernah membahagikan tauhid kepada 3. Sayyidina Abu Bakar pun tak pernah. Tiba-tiba muncul tauhid 3. Dia kata tauhid salah. Maka hak inilah sebesar-besar bid'ah yang dibuat. Bid'ah lain tu sipi ya. Hak ni hak paling besar bid'ahnya. Mereka ke benda hak tidak ada zaman Nabi macam-macam lah. Jadi jangan nampak bid'ah tu silap faham. Maksud bid'ah sini kita ahli sunnah wal jamaah menolak bid'ah. Apa maksud bid'ah? Dalam kitab tauhid kata mubtadi', fasik lagi mubtadi'. Mubtadi' ni kumpulan ni tak zaman Nabi tak ada orang kecek lagu ni. Zaman Nabi tak ada orang mikir lagu ni. Tak ada zaman Nabi tak ada orang beriktikad lagu ni. Tak ada zaman dia yang mari-mari lagu tu. Ni panggil ahlul bid'ah. Kita pun tak suka bid'ah. Kita ahli sunnah wal jamaah tak suka bid'ah. Maksud bid'ah yang kita tak suka, bid'ah dalalah. Bukan bid'ah hasanah yang difaham oleh ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu kita tengok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lawan ahli bid'ah. Syekh Junaid Baghdadi lawan ahlul bid'ah. Abu Hasan Al-Asy'ari lawan ahlul bid'ah. Semua ahli sunnah wal jamaah lawan ahlul bid'ah. Siapa dia ahlul bid'ah ni? Ahlul. Jangan duk royaklah suhu lajuk dia pula. Maka apa-apa dia? Muhammad bin Abdul Wahhab muncul pada 1200. Cekak Abu Hasan Asy'ari nak lawan bid'ah mana? Abu Hasan Asy'ari lahir pada tahun 300, dia meninggal tahun 300 lebih-lebih sikit. Masih dalam kurun salah lagi. Apa nak lawan bid'ah? Muhammad bin Abdul Wahhab tak wujud lagi pada masa tu. Ya ada dah. Zaman ni orang hok kubai ni ada dah. Nama dia bukan nama walah. Nama semua orang yang keluar daripada ajaran Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat dipanggil ahlul bid'ah. Seperti zaman sahabat muncullah golongan mendakwa jadi Nabi Musailamatul Kazzab. Muncullah orang hok pelik-pelik. Firqah apa dia? Mu'tazilah. Hok kumpulan hok paling lama sekali Mu'tazilah. Muncul zaman Hasan Al-Basri lagi. Zaman dia. Semenjak daripada sahabat-sahabat menolak Hasan ahlul bid'ah Mu'tazilah ni. Lepas tu muncul pula hak baru, Murji'ah ko Qadariyah ko sahabat tolak ahli sunnah wal jamaah. Maka hak muncul hak ahli sunnah wal jamaah terima hanyalah Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi dari sudut tauhid. Hak lain semua tolak belaka. Ya dulu lagi sampai sekarang. Timbul pula Ibnu Taimiyah kurun ke-6, tolak pula. Dalam fiqh Ibnu Hazmi Az-Zahiri pula. Ada riwayat kata ulama tolak sebab dia engkar ijma'. Macam-macam. Ada timbul pula zaman lepas-lepas pada tu. Macam-macam lah. Istilah-istilah ilmu apa dah. Bagai-bagai model ni orang panggil apa dah. Sekular ko, pluralisme ko, apa nama rima apa kita pun tak reti, siapa tak faham apa gitu
Sekular apa dia tu semua Islam tolak belaka. Tu ahlul bid'ah wal hawa di belaka. Orang yang menarik selendangnya 15 kerana hairan, ta'ajub pada dirinya. Apa maksud menarik? Yakni orang yang menghulurkan, melunjuk, melabuhkan kain dia kerana merasa dia tu hebat. Orang zaman dulu, lah ni berkali kita tak mikir lagu tu. Pakai kain lebih ni lutut, lebih pada lutut, bawah ni sampai seleret menunjukkan kehebatan. Ambo orang kaya, ambo boleh beli kain banyak, tengok seleret je. Sahabat-sahabat dulu pakai kain sama besar kain tuala. Kain nak rokok pegang kain takut naik. Naik terakat lutut terbatal, nak sujud pegang takut gerak kain. Pakai kain selah. Rasulullah sapa royak kepada sahabat perempuan, tain orang jatuh rokok sujud mu jangan mu tuduk kepala. Biar dia akak kepala dulu baru mu akak kepala. Jangan lepas pada sujud aku akak kepala mu akak dulu nampak. Tak ada apa. Mu kau pakai itu wala. Tak ada apa. Kai tu wala pula hok nipis. Bukan hok jenama hok teban ni. Ni kai tu wala nipis. Jadi nampak aib orang jatuh. Dahlah pakai kain selah. Nabi kata molek pakai kain dua lah dalam hadis Nabi. Ulama tafsir lah kain dua lah ni maknanya kain pelekat selah, baju selah. Tak boleh kita pakai kain pelekat selah, lebih-lebih lagi semaya depan orang, tak ada apa lah. Kalau tak nampak tak apa, ni nampak jelas. Kain putih pula, tasawuf. Ya ingat tasawuf ni warna putih. Orang belakang ngucap sadap. Tu imam pakai lagu tu pula, jangan nyanyi. Tu imam aib buat kerja lagu tu. Maka orang zaman dulu kalau pakai baju lebih-lebih ni tajuklah rasa hebat. Maka Nabi marah lagu tu. Belah orang yang bermain catu. Catu ada juga. Dalam mazhab kita catu ni hanya makruh saja, Maliki kata haram. Mazhab kita catu ni makruh kecuali ada patung. Patung pula gambar salib, cross. Duk selamat cross tu, king tu. Duk selamat takut cek mek ni. Cek pisah lagi. Cek tak apa lagi kalau cek mek kat sudah lah. Ona lagi. Bahaya kuda naik lagi. Cek mek panggil kau dia tahu cek mek ni. Padri dia tu, padri panggil padri kita panggil cek mek. Cek mek lah kau dia nama kau dia. Main catu. Dalam mazhab kita makruh hukum dia. Kalau benda ada salib ada apa hukum dia haram tak boleh main juga. Manakala mazhab Maliki hukum dia haram. Jadi dalam mazhab kita hukum dia makruh main catu. Main haji terbang supaya benda tu tak ada masalah berapa. Sebab apa? Sebab catu ni banyak maksud dia. Ada maksud di sebalik permainan. Haji tak apa nama haji dah Islamik ke tu. Islam. Haji pula terbang. Duk ujung tu terbang. 14 kali naik ke Mekah. Semaya bedok pun haji paceroh dia. Haji terbang tak boleh lawan dia. Haji tak terbang tak apa lagi. Mai haji kapik. Haji kapik, haji biasa, haji kapik, haji terbang. Jangan. Budak-budak lari reti tak tahu haji kapik, haji terbang. Orang yang bermain gendai yang kecil, di tengahnya luas dua tepinya. Kongga deh, Yankee. Luas. Kecil tengah buskok pula. Tak sini tang. Mazhab kita lagu mana? Tetapi tepi yang ada kulitnya itu terlebih luas daripada yang tiada kulitnya pada sekarang ini. Yang kecil kita, Yankee buka besar. Teng. Dalam mazhab kita haram. Berbaing dengan Yankee ni haram. Cuma benda ni khilaf. Hak muktamadnya secara zahirnya pegang hukum haram. Tetapi ada ulama menyatakan hukum dia bergantung kepada sebab. Sebab apa haram? Kerana dulu gendai lagu tu dalam majlis tari. Maka kalau sahabat dengar dia teringat zaman-zaman dia duduk kalau kita duduk masuk disko zaman dululah. Kita lah ni kalau dengar lagu tu duk ingat kok Mekah lah zaman dulu nah. Sampai sekarang kita tengok di Kelantan sebelum buka puasa. Sebelum buka hamba tahu hamba rasa hamba kecil lagi punya. Teng main gambus ni. Gambus ni menurut mazhab kita haram. Pas kita ada teringat kau perempuan kau masa tu. Duk teringat kau caca tu. Allah caca. La haula wala quwata. Allah hai jagung ya Allah. Sorang supaya Mekah dah. Duk ingat Syekh Mahmud Khalil Husari. Tak ada kaitan pun. Orang Melayu. Maka dia tak biasa dengan majlis-majlis lagu tu. Maka suara-suara yang keluar daripada alat-alat muzik lagu ni
tidak menyebabkan dia ingat kepada majlis maksiat. Rasulullah larang kepada sahabat kerana benda-benda ni kadang-kadang mengingatkan. Sebab tu kita nak jadi baik, jangan kita masih kekal ke benda hak maksiat yang dulu. Takut-takut kita jadi teringat semula. Tepat-tepat orang-orang yang menyebabkan kita ingat kepada maksiat dulu. Nah. Maka ada ulama kata haram. Tak ada kira. Ada ulama kata jika benda tu maksiat barulah haram, kalau tak maksiat hukumnya boleh. Lah ni orang buat nasib baca qasidah dah pula. Ting 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 ting. Nah, apa hukum dia? Hukum dia lagu itulah, benda apabila khilaf tidak jadi maksiat, sepakat tak jadi maksiat. Maka kaedah dia kalau boleh jauhkan, tapi kalau tak boleh paksa, tak apalah. Gitulah. Jangan hidup sungguh sangat. Orang yang bermain rebab, biola dan serunai. Rebab, main rebab ni. Sudah. Rebab ni gendai dia. Ni. Rebab ni gambuh dia. Gambuh dia rebab. Rebab ni gambus. Dong 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 dong. Ni gambus. Biola. Tok sini. Kitaro kau apa dia? Semua bertali. Serunai, bukan serunai tu kata. Mizmar, seruling. Seruling ni ada kepik, dia ada api. Bunyi suara. Kalau seruling hok tak ada suara, kita siup global tu, hok tu tak apa tu panggil naik. Dari bahasa Arab serunai. Hok haranya seruling. Seruling ni macam recorder, hok benda ada kepik dah. Kita siup lagu mana bunyi. Kerana semua alat-alat lagu ni dalam majlis maksiat dulu. Maka Rasulullah kalau boleh hok benda mengingatkan maksiat mu kata, mu jangan pergi, mu jangan dengar, takut mari semula, takut mu tak kuat. Mu kata mu nak berubah. Maka benda-benda yang menarik kamu kepada majlis gapo dia nostalgia jahat tak sudah ingatlah. Maka ada ulama kata apabila ternapilah elak daya lagu tu, manusia tak mengingatkan ahli majlis maksiat dengan dengar suara rebab biola, maka hukum dia harus. Jadi boleh berlaku nak pakar. Benda tu mukhtalaf, selisih ulama. Sekalian tersebut itu tidak diampuni jika mereka tidak bertaubat selepas bermain segala yang tersebut itu dengan taubat yang sahih dengan segala syaratnya. Kalau dia bertaubat tak apa. Nabi itu hayat dah, aku akan ampun ke segala dosamu kecuali syirik. Syirik pun kalau bertaubat tu maaf lagi. Allah saya maaf ya Allah ya Tuhan aku tahu lagu mana jadi rasa ada benda lebih besar daripadamu. Selama ni aku duduk puja CJ, aku duduk puja PhD, Allah syiriklah. Aku duduk ayat CJ yang menentukan kebahagiaan aku, syiriklah. Syirik jali tu bukan syirik khafi tu. Jelas kata ada makhluk boleh membahagiakan orang, memberi mudarat, beri manfaat. Selain daripada Allah, maka bertaubat. Maka hak kata tak diterima dosa syirik dengan Allah Taala, dia tidak diampun dosa ke apa dia? Ketika nak mati. Apabila orang kafir nak masuk Islam, ketika nak mati tak diterima keadaan dia. Sebab apa? Dosa syirik dia nak minta maaf ketika nak mati tak sah, kerana apabila seorang dekat nak mati dia melihat keadaan yang sebenar. Dia nampak dah malaikat, dia nampak dah apa yang diajar oleh Islam selama kini betul, maka kita tak sih dah. Kerana sebelum daripada tu iman, selepas daripada lihat itu dipanggil yakin. Tengok dah. Maka Tuhan nak adalah keimanan daripada kita. Keimanan ni mempercayai benda yang kita tak nampak. Supaya kita nampak dah. Ni keimanan Tuhan nak. Dia tengok dah tak aci ya. Nak mati baru beriman tak aci mu nampak lah sebenarnya. Aku nak uji masa mu tak nampak ni. Maka kafir nak masuk Islam baru. Manakala nak bertaubat, katanya ulama masih diterima. Sekalipun nyawa duduk sini. Saya nak bertaubat tapi bukan dosa syirik lah. Boleh terima lagi. Tapi syirik tak diterima dah. Dosa masih diterima. Sekalipun dia gharah. Dia halkum masih diterima katanya ulama. Syirik tak diterima. Manakala masa hidup dosa syirik pun diampun. Kita sembah setan, sembah iblis, sembah gapo, sembah pangkat, sembah gapo dia, sembah piti. Ikutlah kamu sembah gapo dia apa? Tiba kita insaf, kita minta maaf dengan Tuhan, Tuhan maaf kita.
Tetapi jika mereka bertaubat selepasnya, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan sekalian itu. Jangan duk bimbang kalau maaf. Kalau taubat, 18 dosa ni juga diampun. Dan mereka tergolong dalam kalangan orang yang beroleh kemenangan. Dan orang yang bertaubat daripada dosanya itu seperti orang yang tiada berdosa. Maka bersegeralah wahai orang yang berkehendak kepada kemenangan di akhirat, kepada taubat. Sebelum lagi kedatangan maut. Dan tinggalkanlah pekerjaan yang melalaikan daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan ketaatan kepadanya. Taubat. Dan tinggalkanlah segala pekerjaan yang terpedaya dan segala pekerjaan yang menderhaka kepada Tuhan kamu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggantikan dengan sebesar-besar rahmat pada sejahat-jahat amalan kamu itu, dengan rupa yang sebaik-baik daripada segala amalan kamu. Kerana Allah Ta'ala berfirman kata, innal hasanati yuzhibna sayyiat. Maksudnya sesungguhnya segala amalan kebajikan itu menghapuskan segala perbuatan yang jahat. Sebab itulah ulama kata apabila kita buat dosa, cepat-cepat kita buat kebaikan. Antara kebaikannya adalah bertobat dengan Tuhan. Maka insya-Allah Tuhan janji dah kalau bertobat lepas pada buat jahat, aku akan terima taubatmu. Tak suruh tikal itu Tuhan terima kodok aku minta maaf dengan dia ni. Tak suruh tikal Tuhan royak dah aku maaf. Mu tak suruh tikal. Masalah mu buat pula tu dosa baru pula. Tu rahmat Tuhan setara tu. Kita dah ulai dosa sama ya buat kita ni. Tetapi Tuhan maaf semacam. Tu kelebihan Tuhan royak dah. Mu buat kebaikan saja lepas pada buat jahat. Apa maksud buat kebaikan lepas dia? Antaranya berbuat taubat dengan Allah Ta'ala. Ataupun ulama kata buat kebaikan, ambil air semaya, gogo dah dosa sikit. Tengok ulama, tengok kitab, tengok masjid, tengok gapo. Maka inilah sejumlah perbuatan yang jahat dan permainan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diampunkan bagi segala orang yang tersebut itu jika ia bertaubat. Faedah berkahwin dan kelebihan dia. Tahu dah tapi tak sini nak amal lagi. Kita beri email yang menyebut takbiratul ihram Allahu Akbar. Bukan akbar. Kafnya tu dengan kho. Hasudo. Lagu mana? Dengan akhbar. Kah gitu dia. Ya dekat-dekat tu kho tu situ belakang ni. Ujung sini. Lagu mana? Kadang-kadang tak tahulah. Tajwid lah juga dia bunyi macam kho, dia bunyi macam kaf. Apa hukum dia? Boleh kodok. Kalau nampak beza sangat hukum dia tidak sah sebut kaf tu. Kena sebut Allahu ak. Jangan Allahu kok dalam lagu tu tak boleh. Bertukar huruf jadi makna muka lain. Di takbir intiqalat tak apa. Di takbiratul ihram dia sebut lagu tu jangan dia. Takbir intiqalat ni sunat. Kalau salah gitu tak boleh pahala lah. Kalau takbiratul ihram salah dia rukun. Semuanya sudah. Jadi kena betul tu imam mungkin terlekat nasi kau gapo dia bunyi kau gapo dia, ataupun tu imam cabut gigi kau lagu mana macam-macam lah. Jangan biarkan tu imam buat kesalahan lagu tu. Kalau ada kecek selotok makan belanja mi cakuitia ko, oyak kecek tu imam tu bunyi tu. Ramai juga amu dengar makmu duk sebut tak boleh tu kena kah tu imam. Nampak? Dari bunyi sebut akah. Jangan duk tanya soalan, lepas tu tak tegur tu imam nyanyolah dia duk semaya lagu tu. Dia ingat dia wali dah. Apa? Tak jalan pun dengan Tuhan. Tak gimana pun. Duk main gitu. Kena betul juga dengan syariat ni. Bagaimana nak dapat nikmat berselawat? Oyak kata saya perlu kepada selawat. Saya selawat ni kerana saya perlu kepada Nabi Muhammad. Apa maksud selawat? Hubungan saya dengan Nabi Muhammad. Apa saya nak berhubung dengan Nabi Muhammad dengan kita sebut selawat? Adalah kerana saya sangat berhajat di dunia dan di akhirat, di dalam kubur berhajat kepada Nabi Muhammad. Kerana Allah Ta'ala kelebihan kepada Nabi Muhammad lagu tu. Maka apa kita perlu kepada Nabi Muhammad? Tak boleh syirik. Perlu pada Nabi Muhammad. Perlu pada Allah. Betul lah. Kalau ada Nabi Muhammad saya tak perlu, awak saya tak perlu. PhD lagi-lagi saya tak perlu. Kok Nabi Muhammad kalau awak tak perlu, apa awak kena PhD gelenyar pula nak.
Rasa berharga sangat, rasa bernilai sangat. Nabi Muhammad rasa tak bernilai aku. Jangan jadi buta mata hati. Maka berselawat ni hubungnya kita dengan Nabi Muhammad. Tak rasa kau nak berhubung dengan Nabi Muhammad. Tak rasa kau kelebihan dia. Tak rasa kau kita berhajat pada pertolongan dia, syafaat Nabi Muhammad. Maka cara dia selawat kepada Nabi Muhammad. Nabi kata orang paling dekat dengan aku pada hari kiamat, orang paling banyak berselawat. Siapa dia tak si duduk dengan Nabi Muhammad? Tak si duduk dekat dah pula tu. Orang yang begini Rasulullah sebut kelebihan selawat tu banyak. Baca kelebihan selawat tu baru kita rasa sedap berselawat tu. Tapi kalau duk mengaji dengan Wahabi, nama apabila nak rasa nikmat berselawat. Duk rasa lagu tu, duk rasa nikmat PhD, duk rasa nikmat mufti, duk rasa nikmat jadi doktor, duk rasa nikmat, tak ada rasa nikmat berhubung dengan Nabi Muhammad. Berat lagu ni. Dah mengaji dengan Abang Wah. Nak nikmat berselawat, jangan mengaji dengan orang sesat. Orang yang tak suka Nabi Muhammad. Orang tak pandai hebat Nabi Muhammad. Pecah pala pun mengaji dengan dia, tak tambah pun kedudukanmu dengan Nabi Muhammad. Ngaji dengan orang bodoh tak apa, tapi dia sayang kot Nabi Muhammad. Dia sebut Nabi Muhammad tu dia rasa getar daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Ngaji dengan orang bodoh lagu tu lebih afdal daripada mengaji dengan orang pintar. Orang yang bijak tetapi mengaji, dia kata dia lebih bisa. Tak perlulah mana Nabi Muhammad. Ada PhD tu dia kata selawat banyak pula tak boleh memuja Nabi Muhammad pula. Tak tahu. Pas nak rasa nikmat lagu mana selawat? 10 kali lah. Lebih ada 10 kali tak boleh jadi nikmat dah. Dia jadi memuja. Pelik. Orang lain selawat puluh ribu, ratus ribu. Rasa nikmat tu. Benda kita buat rasa banyak kali. Lama kau gapo dia rasa nikmat tu. Kalau rasa tak nikmat ke, apa makan nasi kita tak berahi, makan 2-3 suak tak sih makan lah. Hal penting, kunci utama jangan ngaji dengan Wahabi kalau nak berselawat dapat nikmat. Tak percaya teralah dia mengaji dengan Wahabi 10 tahun kau dapat PhD 15 putih kau, ngajilah. Rasa tak nikmat. Jika rumah ada benda sihir, dia mau nampaklah kalau ada anak keruk lah. Soalan saya kena buai kodok sihir tu. Kalau benda tu tak ganggu kita tak payahlah. Berarti sihir dia tak jadi. Ikut dia nak duduk dalam rumah tu. Kau penting tak ada apa dia. Ikut dia. Kita ni jangan buat masalah. Jangan fikir masalah, jangan menambahkan masalah. Kehidupan kita kalau tak terganggu ikut ada jin. Kita sendiri tu jin. Bukannya semaya tak ingat Tuhan. Perangai kita paling jahat sekali. Jin tak ada takut pada kita lagi. Jadi kalau kita rasa kehidupan kita tak terganggu, tak payahlah dia kata ada anak keruk, anak gapo. Kita semaya boleh gapo dia, tak ada masalah gapo. Okey, teruskan tak ada masalah. Boleh tak Ustaz jelaskan maksud kalimah Assalamualaikum ya abati ya Rasulullah. Boleh tak saya amalkan kalimah ini ketika saya rasa resah gelisah? Tak tahu saya ni maksud selawat ni. Selawat kau gapo dia? Maksud dia, salam sejahtera ke atas kamu, wahai ayahku, wahai Rasulullah. Boleh kau tak saya amal ketika lagu ni? Nak tahu, tak silap ambo ni ada lafaz ni, kalimah ni dalam selawat-selawat ada. Selawat ni macam-macam lah. Maka Rasulullah ini seperti ayah kita, nisbah kepada ayah ruh. Nabi kata, Adam Abul Bashar wa ana Abur Ruh. Adam itu bapak manusia yang berkulit lagu ni. Ni. Nabi Adam mula-mula jenis kulit lagu ni. Mana kalau ruh dia pula, akulah bapak dia. Bapak ruh, semua jenis ruh yang masuk di dalam jasad ini, hak jasad lagu ni Nabi ada. Hak ruh pula, akulah bapak dia. Sebab tu orang tua kata cekah. Hak mana tua? Nabi ada ke Nabi Muhammad? Jasad ni baru muncul ya. Ada Nabi ruh ni, alan lagi. Maka abati makna ayah ni ayah ruh kita. Bapak ruh. Bahkan guru kita, guru-guru yang membimbing hati kita kepada Allah juga dipanggil ayah. Dipanggil abuya, dipanggil gapo. Ayah gapo dia? Ayah yang mengajar kita, mengajak kita kepada Allah dipanggil ayah ruh. Ayah rohani kita. Sebab ruh kita ni kena ada ayah juga. Sebagaimana jasad kita ada ayah, ruh kita kena ada ayah. Kadang-kadang orang ni hidup ada ayah seorang aja. Ayah jasad. Ayah wi makan, ayah wi minum, ayah wi ngaji, itu saja. Mana kalau ayah yang membimbing ruh dia tak ada.
Maka manusia ni terdiri daripada dua, jasad dan ruh. Maka perlu dua ayah. Jadi kalau time kita gelisah, kita sebut mengenai ayah kita. Kerana gelisah ini berada di ruh, bukan berada di jasad. Kita gelisah kerana ada jasad. Kita duduk dalam segala nikmat tapi duduk gelisah lagi. Tapi ada orang duduk dalam segala, kita nampak derita tapi hati rasa tenang. Sebab gelisah itu berada di ruh. Maka kita mengadu kepada ayah ruh kita. Selawat kepada Nabi. Tu maksud dia berkali. Bini saya semua minta cerai. Sudah. Balas sikit haramih pun minta cerai. Setahu saya ada 5 perkara yang boleh meminta cerai daripada isteri minta cerai. Dia katalah 5 perkara lah. Mungkin dia mengaji juga tu kali. Tapi saya tak ada lah buat 5 perkara tu. Apa hukumnya dan lagu mana nak nasihat bini lagu ni ustaz? Gini. Orang ni apa tak suka kita ni kadang-kadang banyak masalah. Kadang-kadang muncul daripada pihak kita. Kita bukan kata nak benar bini. Tapi bapa dia minta cerai tu kena tanya dia. Bapa awak duk minta cerai? Sedap sangat kau. Sedap sepotomie kau cerai ni. Bapa berhimna minta cerai ni. Tanya dia. I hate you kau. You get lost. You get Brambus kau gapo dia ikut dia guna bahasa dia kata tanya bapa awak ambak saya. Patut saya ambak awak di rumah saya. Terbalik 20. Apa lagu ni? Kadang-kadang kita kena tanya. Jadi hamba dia kata ada 5 sebab saja perempuan ni boleh minta cerai. Tak juga. Zaman Rasulullah ada seorang sahabat perempuan mari temu Rasulullah. Dia kata ya Rasulullah, mana hamba nak ayat lagu mana? Gini. Hamba ingat nak pisah dengan suami saya. Rasulullah kata, "Bapa suamimu ada masalah ke apa dia?" "Ya, tahu dia. Tahu tak ada masalah tapi saya tak ada hati dengan dia ya Rasulullah. Tak tahu nikah berkali pilih keluarga ke guana. Saya tahu tak ada hati dah pada rasa dengan dia." Duduk lagu tu sebab maksud perkahwinan ni duduk berseronok dan bahagia dengan dia. Mawaddatan warahmah. Tapi saya ni seperti tahu dia kerja dia. Gingai pula. Maknanya tak cara dia cara dia, hamba cara kita. Jadi hamba duk buat kuih, duk berderak gi ilmu dia, duk cara kita. Tahu kita rasa macam tak ada hati lah perasaan dengan dia. Maka dia tanya, sahabat perempuan tu kata, boleh ada hamba cerai dengan dia? Takut dosa lah sebab tak ada sebab. 5 sebab ni hamba tak ada berlaku lah. Kata dia, okey. Tak ada masalah, orang baik. Tak ada kena kat hamba, tak ada apa dia pun semaya orang apa. Rasulullah kata, apa dia mas kahwin dia denganmu dulu. Mas kahwin dia wis butir kebun kat hamba. Gini, panggil dia, mari. Maka katanya Rasulullah, kebun tu muwis mula, serah mula ke dia. Maka cerailah kamu 2 orang. Tu dipanggil khulu'. Tebus taluk. Boleh minta cerai tanpa sebab. Hanya rasa tahu, tak boleh nak pergi duduk dengan dia, tak tahulah. Tak ada sebab, bukan kata 5 sebab, kata sebab orang ni menyakit ke apa dah, lemah tenaga batin kau, kayak ada sebab ke hunab kau, aljab kau apa dia dalam kitab-kitab fiqh kata ni. Berkali 5 sebab tu kali dia masuk ke. Hak tu bab fasah dah. Hak dia tanya ni 5 sebab tu 5 sebab nak fasah. Jadi hak nak kata cerai ni boleh, tak dosa. Cuma kalau ada anak kau apa dia fikirlah kita orang tua dah. Kita orang jantan ni pegang urusan menceraikan kita. Oi tena kalau dia nikah 5 hari 8 kali dah kena cerai. 5 hari 8 kali lah apa hari tu 4 kali awi. Gerel aja. Jadi orang jantan ni kena mecek sikitlah, kena bijak sikit. Nasihat kecek selotok. Nikah kita duk sorang pun serabut juga, bukan kata duk nikah ya. Maka kehidupan ni tidak bahagia kecuali dalam syurga saja. Illa kilan salaman salama. Salam sejahtera sedaknya lah duk dalam syurga. Lagi mana tu dalam syurga lagu tu lah berkekah cerai. Kita tengok orang tua kita dulu tak cerai. Baloh kaya kepas setara mana pun tak cerai. Lagu tu. Tapi kalau terpaksa itu adalah salah satu jalan penyelesaian. Tak berdosa pun cerai ni. Cuma orang Melayu melihat benda tu aib, cerai. Nampak ada benda hak seleheng lalu. Standard KL ya, sahabat cerai banyak mana. Sayyidina Umar ahli syurga, cerai cuma mana dia? Dia nikah berapa orang tu terah tanya. Baca dalam sejarah kehidupan dia. Cerai ni tidak aib. Mungkin jodoh kita tidak panjang. Sekat tu sajalah royaknya.
Sebab tu Nabi marah kalau orang pergi jumpa majlis perkahwinan, mudah kekal siapa anak cucu. Nabi kata jangan kecek aku tu. Doa keberkatan dalam hubungan dia. Barakallahu alaikuma. Mudah-mudahan Tuhan berkat hubungan kamu. Kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek, kadang-kadang 10 tahun, kadang 50 tahun, kadang-kadang sampai mati. Itu rezekilah. Nah, kita nak kata lagu mana? Jodoh tak panjang. Kalau tengah solat, beg letak tepi, tiba-tiba ada orang nak teracuri beg kita. Lepas tu kita waktu beg pistol pinggir. Soh kodok, tak apa lagi, jangan waktu beg pistol sungguh gak. Waktu beg pistol sungguh tu batal lah. Nama, pistol hok dok pinggir tak apa. Jangan pistol hok dok depan, waktu batal. Waktu beg pistol di pinggir, hukumnya tak ada apa. Nah, tak ada masalah apa, gerakkan yang sedikit sahaja. Kalau tu email buat kerja lagu tu, habislah selok lah. Ustaz, saya nak tanya serban ni ulama Joko boleh pakai orang biasa dok pakai serban ke macam ustaz lah. Pakailah serban. Orang jahil pun boleh pakai kerana sunnah Nabi dia. Cuma ada tempat ini serban menunjukkan orang alim. Antaranya tempat kita. Tempat kita kadang-kadang capu juga orang jahil pun pakai serban dah lah ni. Macam pakai serban macam-macam. Tetapi masyarakat masih lagi melihat orang berserban ni orang ada agama, orang tok lebah, orang gapo dia. Maka saya gionya orang jahil jangan pakai serban. Pas lagu mana? Kalau betul nak pakai serban, bangun tahajud tengah malam, ambil kapek beli atas kepala. Tak apa, tunjuk Tuhan saja. Manusia tak tengok tak apa, dia nak pakai serban sangat, pakai tengah malam katanya ulama. Takut kamu orang jahil pakai serban letak jadi tu email siratal labila jawapan dia. Sebab masyarakat Malaysia masih lagi melihat sekalipun kita nampak capur dua orang jahil pakai serban tu. Tapi masyarakat Malaysia masih lagi kadang-kadang melihat orang alim saja boleh pakai serban ni. Jadi kalau nak pakai tak ada masalah apa sunnah Nabi kita, cuma jangan nampak acak-acak sangatlah. Ni pakaian supaya ulama dah. Kita ugamuk berat lagu tu jadi ada unsur penipuan. Ada tempat tak boleh pakai langsung serban, dosa haram pula. Ya sunnah Nabi, ya betul, tapi jadi penipuan pula. Sebab pakaian-pakaian ni ada unsur penipuan. Mana boleh kita boleh tak pakai baju polis. Pakai pula ni. Bahagian ketua sekali kau boleh atas sekali ni. Major general kau apa pakai? Boleh pakai? Tak boleh pakai. Pakaian polis tak boleh pakai kosi-kosi. Bomba tak boleh pakai-pakai. Tak imam pakai ketua pergi dekat bomba pula. Tutup kedah. Enggak dengar kosi kode tak boleh. Tapi lo ni pakaian ulama orang pakai-pakai belako. Habisnya pakai. Hok jahil pun. Hok lawak Islam punya pakai ulama juga. Orientalis habis jadi capu gau. Tak ada. Tok pekoh tok cakap royak dalam kitab dia. Jangan pakai orang alim. Pakai bomba takut pula nak pakai. Dia cenderung dia mau pakai agung Awak lelok agung pukul gambar kain. Agung asal ada 3 lekoknya ambil masuk dalam Black Maria. Takut pula pakai agung, pakai ulama buat main pula. Maka ulama sebut dalam kitab pekoh jangan pakai ada unsur menipu lah lagu tu. Tak apa muka sunnah Nabi betul. Tapi ulama mikir juga takut demo kalau betul sungguh. Tu hamba kata. Sebab tu ulama kata kalau kita rasa kita tidak layak lagi pakai serban, pakai tengah malam tahajud ko. Gapo dia. Lagu tu. Sambungnya dari soalan hamba hari tu. Nabi Muhammad masih hidup disebabkan ramai orang berduduk berselawat. Jadi soalan hamba kalau orang-orang hok yaqazah dalam sedar tu, dia betul-betul jumpa dengan Nabi Muhammad, bukan ruh Nabi Muhammad. Yaqazah ni melihat Nabi di dalam jaga. Melihat Nabi di dalam jaga, kita jaga. Hamba jaga gini. Okey, tampak Nabi. Sama ada kita nampak roh, kau nampak jasad, kau hamba masa jaga. Tu yaqazah kita, bukan yaqazah Nabi. Kita dalam yaqazatan hala yaqazatin. Panggil. Hala kaunihi, hal keadaan melihat itu secara yaqazah. Kita yaqazah. Yaqazah lawan dia tidur. Tengok dalam tidur, Wahabi tak percaya. Yaqazah tak percaya. Tak percaya belaka buat dia. Kau tidur tak apa nak percaya lah mana. Jadi ahli sunnah jemaah yaqazah pun boleh, ketika tidur pun boleh. Kalau kata ada ulama kata saya melihat Rasulullah dalam keadaan tidak tidur. Yalah tu yaqazah tu. Dia tengok ruh, dia tengok jasad, dia tengok 100 orang, 1000 orang pada masa sama melihat Nabi secara yaqazah. Siapa dia yaqazah?
Dia yaqazah. Hak dia tengok roh ke, hak dia tengok jasad tu suku pasal macam-macam. Hak penting dia tu yaqazah. Jangan buat terbalik, bukan nabi yaqazah. Apa nabi yaqazah ni demo pula. Nabi ya kita yaqazah ni, terbalik pula ya soalan yaqazah ni. Ustaz, aurat kaki perempuan, aurat kaki puan dengan sepupu lelaki sama jokah dengan lelaki lain, semua aurat kecuali tapak tangan. Ya, sepupu ni seperti orang lain, sebab tu boleh dikahwinkan kerana kedudukan dia orang yang halal dikahwinkan. Tak boleh lah tengok kaki ni dalam mazhab kita aurat. Maka jangan duk tengok kaki sepupu, duk urut kaki sepupu. Jangan buat gelenyar tahap tu lah. Tangan kecil tak apa, duk main dekcok kau, main skipping kau, main blue black, tokan konsep kau, tak ada masalah gapo. Tapi dia tua tak boleh dah sepupu kita. Kena jaga pandangan. Tempat hak tak boleh tengok tu jangan duk tengok. Kaki dia, duk selok sising kau gapo, jangan. Ustaz, bagaimana nak tegur kawan yang suka berdamping dengan jin? Ikut dia nak saing dengan jin, dia malah saing dengan kita, takut kita berat pada jin. Baik saing dengan jin. Orang kata saing dengan jin ni, orang saing dengan jin ni kata jin ni straight. Tak nipu orang, tak rasuah. Tak lipat pitih orang. Straight dia. Straight dah. Sebab tu dia kena tipu macam jin ni. Cara pego kubah, pego gapo, hadiah dia telur seputih lah. Oh, manusia. Oh, jangan. Buat kerja hak ni bayar 800 hari kita tak sih. Jadi jin ni ada kelebihan dia juga. Baik saing dengan jin pada jaing dengan manusia. Cuma Islam kata takut-takut kita ditipu oleh jin ni. Kata boleh buat, tak boleh buat. Macam orang lain ni kontraktor, boleh buat. Wiring, balik tipu, balik pahit habisnya buat kerja. Jadi jin ni kita tak tahu, takut kena tipu ya. Dia saing, kita nak tegur gana kita cuik dia gini. Ambo tak larang demo nak saing ikut demo, menggo kemo semaya percaya Allah Taala sebagai Tuhan gapo, tak ada jadi syirik gapo dah. Cuma Islam ajar takut demo kena tipu ya. Jin ni kuat nipu. Dari Islam pun ayat, Al-Quran pun ayat, jin ni kaki tipu. Cakap kita nak percaya dia daripada Al-Quran pula. Takut dia kecek betul. Betul tapi ikut demo nak kata surat salah kau. Kau itu nipu. Kena percaya dia kaki nipu, kena dalam hati perut pedang. Demo suka tak saing dengan kaki tipu. Dengan manusia, dengan demo kaki tipu. Memang ngambo demo tak suka dak kaki tipu, ngajing lagi-lagi kaki tipu. Kita kena kecek lagu tu. Main psycho dengan dia. Kadang-kadang jin ni memang gitulah. Manusia seramai-ramai ke ada apa dak saing dengan jin. Jahat berlaku, dah mencari jahat. Carilah orang baik pondok apa semua wali-wali. Duk saing dengan kaki lipat. Kaki react video orang. Tak sedap saing dalam lagu tu. Saing orang berjuru-berjuru. Jin tak ada react video orang. Ada. Channel jin. Semua jin dalam tu. Ambil petih pula boleh petih yo tiup lah gapo dia. Tak ada asal jin. Hatu orang nak saing dengan jin ni sebab manusia ni jahat pada jin kali ni. Ustaz, ada orang kata kurafat naik gunung Jerar. Betul ke? Gapo maksud sebenar amalan kurafat? Apa kurafat naik gunung Jerar? Dia mau tahu dok masuk kurafat tu gapo dia? Keparak lain lagi. Kurafat ni kita sebut dah, Rasulullah kata benda-benda pelik tu dipanggil kurafat. Kurafat ni bukan hukum. Hukum ni ada 5. Haram, wajib, sunat, makruh, haruh. Ada kau hukum kurafat? Tak ada. Kita dok kata hukum ni kurafat. Ngaji usul pekoh mari mana? Kita Taurat, Zabur, Injil mari mana? Padahal ada jawatan, kecek atas nama title, atas nama pegawai, atas nama goni, tiba-tiba hukum kurafat. Ngaji kitab mana? Kan ada 5. Ayatlah benda ni haram. Benda ni berdosa, benda ni haram, hak ni wajib, hak ni. Tu yang 5 kita ngaji usul pekoh. Kau ada lagi hukum kurafat, hak dua lagi bid'ah. Mari mana? Tak mana? Bid'ah ni maknanya haram lah. Haram kena buat mari dalih lalu lah. Naik ikut dia je nak naik nak buat rumah situ kau nak makhluk tu ikut dia ni. Kurafat ni ikut dia berapa dia. Nabi Muhammad tak tegur. Cerita orang Yaman hak dalam kitab Syama'il kata orang tok laki dia orang tu kena igat kau bangsa jin. Akhir sekali dia ayat cerita benda pelik-pelik. Rasulullah tak lari kata tu mengarut dak. Rasulullah ayat mu tahu dak tu nama kurafat. Cerita dia pelik-pelik. Rasulullah tak komen pun dia kata tu gini kurafat kau haram kau kecek lagu dak. Benda pelik ni kena terima gak kita hidup manusia ni. Jangan buat pelik pada orang.
Nah, tak boleh menerima kepelek ke itu pelik. Sungguh. Menerima pelik itu tak pelik panggil. Standard KL panggil. Jadi kurapak naik gunung jeram merasa dok lah deh. Kurapak ni tak tahu hukum main mana tak tahu. Dia kena royak. Haram naik gunung jeram. Tu hukum. Tu hukum dia panggil. Kurapak ni apa dia tak tahu. Naik gunung jeram tak ada masalah apa lah. Jadi nak naik ikutlah. Naik beramai-ramai pun tak ada masalah. Lainlah kalau orang tu pergi gunung jeram. Bukan kata pergi gunung jeram, pergi Mekah. Pergi dalam Kaabah. Pergi mana-mana buat maksiat tu. Situ. Hak tu baru boleh marah. Kalau tak buat maksiat, dia bukan di tempat tu. Dia orang keadaan orang, perbuatan dia kalau dia buat maksiat dosa. Kau dosa gunung jeram. Nyanyo gunung jeram. Tak masuk syurga dengan aku dia. Kita tu Jadi nak wi hukum hakim biar jelas. Jangan keliru ke masyarakat. Kusuk kali masyarakat duk kecek kurapak. Gapo duk kecek? Supaya jahil kecek ni. Kecek jelas hukum ni. Haram. Gi. Biar jelas. Tapi tak berani nak ayat haram gi pula sebab tak masuk akal. Hukum haram apa nak gi. Jangan dak wi lah haram. Pah ikut dia nak naik buat gapo dia pun. Jangan buat benda haram. Gitu. Jadi jangan mengeliru ke. Hak jawi hukum pun lah ni pun pening juga. Waktu nak saing ngaji itu, ramai nak saing ngaji kali. Ustaz saya ingin bertanya, adakah perempuan boleh menjadi wali kutub? Sudah. Maaf jika saya kurang ada. Tak boleh. Perempuan tak boleh jadi wali kutub. Kerana wali kutub ini orang yang sempurna. Selepas daripada zaman kenabian. Nabi, lelaki. Perempuan, tak boleh wali kutub. Dia kena lelaki juga. Kerana kesempurnaan berada di lelaki. Lepas tu perempuan tak sempurna. Dalil dia, dalil ilmu nahwu ada sebut. Apa? Kerana perempuan perlu kepada tanda. Mudarrisatun. Apa perempuan kepada tanda? Sebab asal dia lelaki. Lelaki yang sempurna dah, tak perlu pada tanda. Kau perlu nak menunjukkan lelaki? Tak ada. Semua perempuan yang kena ada alamat supaya nak menunjukkan keperempuannya. Dia di furuk sahaja. Wali kutub ni orang paling hebat sekali lah. Kena sempurna. Tak boleh orang tina, tak boleh jadi. Hebat setara mana? Katanya Syekh Abdul Rahman As-Saggaf kata. Tahun 700 dia. Dia kata kalau anak aku ini, Ubabah Aisyah ini, kalau lelaki, nescaya dia dah jadi wali kutub. Tapi dia perempuan tak boleh. Tinggi setara mana pun tak boleh jadi wali kutub, kena orang jantan. Tak suruh baloh lah. Berat dak berebut nak driver belakang gak, terbaliklah kereta. Seorang sudah dah driver, seorang tu jom makan kacang yang sebelah tu. Ustaz saya nak tanya hari tu ada orang tua macam gila dia tolong saya keluar parking sebab saya halal lalu lepas tu saya bagi dia sedekah, anak saya cium tangan dia, doa berkat dia sungguh perasan rupanya dia tidak gila. Tapi pakaian macam orang gila, boleh tak saya sedekah atas nama dia? Loh lah nak sedekah atas nama dia. Ikutlah buat kebaikan untuk siapa-siapa dia pun, hukumnya boleh harus. Macam mana saya nak buat cara ibadah korban secara online. Bila nak niat, boleh kau tengok live jah lembu kita kena sembelih. Gini, masa kita transfer duit tu, masa kita berhubung dengan dia, masa kita nak niat tu, masa kita nak tukar duit tu, pembelian tu, niatlah. Maknanya saya bayar ni untuk daging korban hak saya nak buat tu. Gitulah. Jadi saya suruhlah kepada ustaz untuk korban, sembelih binatang korban saya dan bahagikan daging semua tu. Izin. Biar jelas lah. Usah. Ustaz sedang viral sekarang buku yang mengatakan qasidah-qasidah Habib Sufi adalah lebih dahsyat kekufuran daripada syirik jahiliyah. Mereka ini berlawanan dengan tauhid dan pelakunya kafir musyrik. Mohon pandangan nasihat ustaz berkaitan perkara ini. Apa yang perlu orang awam dan pihak berkuasa lakukan? Ambo tak ada kuasa. Bukan kerja ambo tapih kau ni. Bukan kata lo ni bukan dalam buku, dalam YouTube, dalam mengajar, dalam masjid, dalam tempat kuliah, dalam tempat-tempat markah-markah popok dia. Duk ajar-ajar sesat jadi nak kawan ni benda lagu ni kita nak yak kuano.
Kalau bahagian buku gi buat laporan lah kepada bahagian hok ju bahagian sekat-sekat buku ni KDN ko, gapo dia Jabatan Dalam Negeri ko, gapo sekat bahagian sesak waktu tunjuk contoh ko gapo dia. Nah, jadi kita tak usah terkejut lah. Buat dalam buku, dalam YouTube banyak mana dah. Hok depan muka banyak mana dah. Hok dalam buku ni macam-macam lah ni duk buat pameran jual buku ko macam-macam buku Wahabi ikut lah. Ingat kalau kita bersekongkol dengan ahli maksiat, majlis-majlis, benda-benda yang mengajak kepada manusia tu jadi sesat, maka kita akan tanggunglah balasan dia. Tu saja hamba boleh royak. Siapa-siapa dia ko, bentuk gapo dia ko, penyesatan tu kita sendiri tanggung. Dalam bentuk video ko, bentuk gapo ko, kalau benda tu sesat, kita tanggung. Kita hamba boleh royak. Cara-cara orang awal ko pihak berkuasa tu dia ada lebih tahu lagi lagu mana nak menyelesaikan benda lagu ni. Nantilah latihlah hamba jadi siapa-siapa dia ni. Wi kat hamba gapo dia. Jadi Perdana Menteri ke gapo. Tengoklah. Bertemu Rabu lah. Contoh je lah. Tak usah jadi Perdana Menteri pun. Jangan dia buat mikir kursi. Wallahu a'lam al-Fatihah.